Pengenalan risalah berikut membincangkan beberapa manfaat dan hikmah ujian dan dugaan yang dihadapi manusia semasa hidup mereka untuk mengamalkan aspek penting akhlak mulia iaitu kesabaran. Menurut hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2003, Nabi Muhammad SAW telah menasihati bahawa perkara yang paling berat dalam timbangan hari kiamat ialah akhlak mulia. Ia adalah salah satu sifat Nabi Muhammad SAW yang dipuji oleh Allah Ta'ala dalam surah 68 Al-Qalam, ayat 4 Al-Quran. Dan sesungguhnya kamu mempunyai akhlak yang agung. Oleh itu, adalah menjadi kewajipan ke atas semua umat Islam untuk mendapatkan dan bertindak berdasarkan ajaran Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad SAW untuk mencapai akhlak mulia. Faedah ujian percubaan Al-Quran telah menjelaskan bahawa umat Islam telah dijamin untuk menghadapi kesukaran dan ujian sepanjang hidup mereka. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 155. Dan sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Oleh itu, adalah penting untuk memahami beberapa manfaat dan hikmahnya supaya seseorang dapat meningkatkan kesabaran dan ketaatan mereka kepada Allah Ta'ala semasa mereka. Faedah pertama ialah melalui ujian dan kesukaran seorang Muslim lebih memahami kuasa Allah yang tidak terhingga. Ini boleh berlaku apabila seorang Muslim menghadapi masalah yang tidak dapat mereka selesaikan dengan sumber yang mereka miliki, seperti penjagaan kesihatan swasta. Kesadaran ini mendorong seseorang untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya dan dengan menghadapi takdir dengan sabar, sepanjang hidup mereka tanpa mengetahui harta atau pengaruh sosial akan melindungi mereka dari ketetapan Allah, yang Maha Tinggi. Jadi ujian atau kesukaran yang mendorong seorang Muslim ke arah ini mungkin menjadi punca ketaatan mereka dan oleh itu, punca keselamatan mereka pada hari akhir. Hikmah dan manfaat ujian seterusnya ialah ia boleh menyebabkan seorang Muslim menjadi rendah diri kepada Allah Ta'ala. Apabila seseorang sentiasa mengalami masa senang, mudah untuk mereka menjadi sombong dan bangga dengan kehidupan dan apa yang mereka miliki. Adalah penting untuk diperhatikan bahawa hanya kebanggaan sebiji atom diperlukan untuk membawa seseorang ke neraka. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 265. Ujian dan kesukaran boleh mematahkan kebanggaan ini dan mengingatkan umat Islam bahawa mereka harus berkelakuan sebagai hamba Allah yang hina. Oleh itu, adalah penting bagi orang Islam yang menghadapi kesukaran untuk memastikan mereka menghilangkan tanda-tanda kesombongan daripada diri mereka dengan mengakui bahawa setiap nikmat yang mereka miliki telah dianugerahkan kepada mereka tidak lain daripada Allah Ta'ala. Sebenarnya, berbangga dengan sesuatu yang dicipta dan menjadi milik orang lain adalah bodoh. Hikmah seterusnya di sebalik ujian dan kesukaran adalah mendorong umat Islam untuk mengamalkan keikhlasan sebenar dalam tindakan mereka yang bermaksud hanya beramal soleh untuk mendapat keredaan Allah Ta'ala. Seorang Muslim yang mengalami kesulitan memahami bahawa satu-satunya yang dapat membantu mereka pada saat mereka memerlukan adalah Allah yang Maha Tinggi, dan dia hanya akan membalasnya apabila mereka memiliki keikhlasan. Bab 6 Al-An'am, ayat 17. Dan jika Allah menimpakan kesusahan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Dia menimpakan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Malah, walaupun ramai orang bukan Islam berdoa dengan ikhlas kepada Allah Ta'ala, apabila mereka menghadapi keadaan yang teruk. Surah 29 Al-Ankabut, ayat 65. Dan apabila mereka menaiki kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memohonkan ketaatan kepadanya dalam agama, yaitu iman dan harapan. Tetapi apabila Dia menyerahkan mereka ke darat, seketika itu juga mereka mempersekutukannya. Seorang Muslim benar-benar diberkati jika mereka dapat mengekalkan keikhlasan ini dalam semua tindakan mereka kerana ia adalah asas kepada semua kebaikan. Adalah penting untuk diingat bahawa orang yang bertindak untuk menggembirakan orang lain akan diberitahu untuk mendapatkan ganjaran mereka daripada orang yang mereka lakukan pada hari penghakiman, yang tidak akan mungkin. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 3154.
Maka ujian dan kesukaran boleh menghalang perkara ini daripada berlaku kepada seorang Muslim kerana ia mendorong mereka ke arah keikhlasan. Faedah ujian dan kesukaran yang seterusnya ialah ia menyebabkan seorang Muslim kembali kepada Allah Ta'ala melalui taubat yang ikhlas kerana mengetahui bahawa dia sahaja yang dapat memaafkan mereka dan dengan itu menghilangkan kesulitan mereka. Umum mengetahui bahawa Allah Ta'ala mengampuni orang yang bertaubat kepadanya dengan ikhlas. Syarat-syarat untuk bertaubat secara ikhlas termasuk menyesal, memohon ampun kepada Allah yang Maha Tinggi dan orang lain yang dizalimi, berjanji untuk tidak kembali kepada dosa dan menebus semua hak yang dilanggar terhadap Allah yang Maha Agung dan orang ramai. Ujian atau kesukaran yang mendorong seseorang untuk bertaubat dengan ikhlas sebenarnya adalah satu rahmat yang besar kerana ia mungkin menjadi punca keselamatan mereka pada hari penghakiman. Sebaliknya, orang yang gagal memahami hikmah tertentu ini di sebalik ujian atau kesukaran yang mereka hadapi tidak akan bertaubat dengan ikhlas. Perlakuan ini hanya akan membawa mereka lebih dekat dengan neraka. Sebagai contoh, orang yang gagal meminta ampun daripada orang yang mereka aniaya akan menghadapi keadilan pada hari penghakiman. Korban mereka akan diberikan kebaikan mereka dan jika perlu mereka akan diberikan dosa korban mereka sehingga keadilan ditegakkan. Ini mungkin menyebabkan mereka dicampakkan ke dalam neraka. Ini telah diperingatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6579. Hikmah seterusnya di sebalik ujian dan kesukaran adalah untuk memberi inspirasi kepada umat Islam untuk melakukan ibadah yang penting iaitu memohon kepada Allah Ta'ala. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 3371. Doa adalah tanda yang melampau dari kerendahan hati seseorang dan pengakuan mereka terhadap ketuhanan Allah yang Maha Tinggi. Orang yang mendapat petunjuk kepada amal soleh ini telah dibimbing untuk memperoleh keberkatan di dunia dan akhirat. Malah, hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6936, menjamin bahawa setiap doa yang dilakukan dengan betul diterima oleh Allah Ta'ala dalam beberapa bentuk atau cara. Malangnya, apabila seseorang hanya mengalami masa senang mereka sering mengabaikan amalan soleh ini. Jadi hikmah ujian atau kesukaran yang mungkin adalah untuk mendorong seorang Muslim ke arah perbuatan yang besar ini. Hikmah seterusnya di sebalik ujian dan kesukaran adalah memberi peluang kepada seorang Muslim untuk mengamalkan sikap sabar. Ini adalah sifat yang sangat dicintai yang dinyatakan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2011. Sabar termasuk tetap ikhlas taat kepada Allah Ta'ala, baik dalam senang maupun susah dengan melaksanakan perintah Allah Ta'ala, menahan diri dari larangannya dan dengan menghadapi takdir dengan sabar. Kesabaran menghalang seseorang daripada beribadah kepada Allah Ta'ala di tepi yang dengannya mereka reda kepadanya di waktu lapang tetapi berpaling dari ketaatannya di waktu susah. Mencegah sikap ini sangat penting kerana orang ini akhirnya akan kalah dalam kedua-dua dunia. Surah 22 Al-Hajj, ayat 11. Dan di antara manusia, ada yang menyembah Allah di tepinya. Jika dia disentuh oleh kebaikan, dia ditenangkan olehnya. Tetapi jika dia ditimpa ujian, dia memalingkan mukanya. Dia telah kehilangan dunia dan akhirat. Tanpa ujian dan ujian, seorang Muslim mungkin gagal untuk mengamalkan dan menunjukkan kesabaran yang sebenar dan oleh itu akan dihalang untuk memperoleh banyak pahala melaluinya. Hikmah seterusnya di sebalik ujian dan kesukaran dalam kes di mana seseorang telah dizalimi oleh orang lain adalah untuk mendapatkan pahala dan keampunan Allah Ta'ala dengan mengampuni orang yang zalim itu. Bab 24 An-Nur, ayat 22. Den hendaklah mereka memaafkan dan melalaikan. Tidakkah kamu suka jika Allah mengampuni kamu? Semua umat Islam menginginkan keampunan Allah yang Maha Tinggi, tetapi dalam beberapa keadaan mereka tidak melakukan taubat yang ikhlas untuk menghapuskan dosa-dosa besar mereka atau mereka gagal melakukan amalan soleh yang mencukupi untuk menghapuskan dosa-dosa kecil mereka. Dalam kes-kes ini ujian atau kesukaran yang disebabkan oleh orang lain memberikan seorang Muslim peluang yang sempurna untuk mendapatkan keampunan Allah yang Maha Tinggi dengan mengampuni orang yang zalim kerananya. Tanpa adanya kesulitan ini, seorang Muslim boleh menghadap Allah Ta'ala pada hari kiamat tanpa memperoleh keampunannya,
yang merupakan akibat yang buruk. Hikmah seterusnya di sebalik ujian dan kesukaran adalah bagi seorang Muslim untuk mendapatkan cinta Allah Ta'ala. Bab 3 Ali Imran, ayat 146. Dan Allah menyukai orang-orang yang sabar. Di samping itu, kecintaan kepada Allah Ta'ala dapat diperoleh apabila seorang Muslim dengan ikhlas menunaikan kewajipan dan melakukan amal soleh secara sukarela. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6502. Tetapi orang Islam yang gagal melaksanakan nasihat ini masih boleh mendapatkan cinta Allah yang Maha Tinggi dengan menunjukkan kesabaran semasa kesukaran atau ujian. Menurut hadis yang dipetik sebelum ini, apabila Allah yang Maha Tinggi mencintai seorang Muslim, Dia memberi kuasa kepada setiap organ tubuh mereka untuk hanya taat kepadanya. Muslim ini sangat jarang melakukan dosa. Di samping itu, Allah Ta'ala mengabulkan permohonan mereka dan memberi mereka perlindungan. Orang yang memperoleh ini pasti akan berjaya melalui rahmat Allah yang Maha Tinggi di kedua-dua alam. Dan asal kejayaan ini adalah ujian dan kesukaran yang dihadapi oleh seorang Muslim dengan kesabaran kerana Allah Ta'ala. Ini adalah aspek pahala yang tidak terhitung yang diberikan kepada pesakit yang disebutkan dalam surah 39 Az-Zumar, ayat 10. Pesakit akan diberikan pahala mereka tanpa hisab, iaitu had. Hikmah seterusnya di sebalik ujian dan kesukaran ialah ia boleh membawa kepada kebahagiaan yang besar bagi mereka yang memiliki pengetahuan yang benar. Orang yang berilmu sedar akan nikmat yang besar yang terhasil daripada kesabaran semasa kesusahan. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW pernah berpesan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 4023, bahawa Allah Ta'ala memuji setiap orang mengikut kekuatan iman mereka. Jadi seorang Muslim yang bijak tahu bahawa mereka sedang diuji kerana mereka memiliki iman yang kuat, dan ini adalah petunjuk yang sangat baik tentang keselamatan seseorang di kedua-dua dunia. Contoh lain ialah hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2402. Pada hari kiamat, apabila orang yang tidak menghadapi ujian besar di dunia memerhatikan ganjaran yang diberikan kepada mereka yang sabar menanggung ujian, mereka akan berharap mereka menghadapi kesukaran yang sama semasa hidup mereka pada bumi, seperti memotong kulit mereka dengan gunting. Apabila seorang Muslim yang menghadapi kesulitan merenungkan ajaran-ajaran ini, ia boleh membawa kepada banyak kebahagiaan kerana mereka berharap untuk menerima ganjaran yang besar di kedua-dua dunia daripada Allah Ta'ala. Ini seperti orang yang gembira menelan ubat yang pahit untuk menjangkakan kegembiraan yang dibawa oleh kesihatan yang baik. Bab 39 Az-Zumar, ayat 10. Pesakit akan diberikan pahala mereka tanpa hisab, iaitu had. Hikmah seterusnya di sebalik ujian dan kesukaran adalah bahawa ia dapat membawa kepada kesyukuran yang sebenar kepada Allah Ta'ala. Ini adalah apabila seseorang secara dalaman mengakui bahawa setiap nikmat yang mereka miliki telah diberikan kepada mereka oleh tidak lain daripada Allah Ta'ala. Mereka secara lisan menunjukkan rasa syukur dengan memuji Allah Ta'ala atas nikmat-nikmat ini. Dan yang paling penting, mereka menunjukkan kesyukuran yang sebenar dengan menggunakan setiap nikmat mengikut ajaran Islam. Ini seterusnya membawa kepada peningkatan keberkatan. Bab 14 Ibrahim, ayat 7. Jika kamu bersyukur, nescaya aku akan menambah nikmat kepada kamu. Apabila seseorang untuk sementara dan juga kehilangan nikmat secara kekal, seperti kesihatan yang baik, mereka lebih cenderung untuk menghargai nilainya dan oleh itu menggunakan berkat dan berkat lain dengan betul, iaitu kesyukuran yang sebenar. Penghayatan nikmat ini, dalam beberapa keadaan, tidak berlaku tanpa seseorang itu menghadapi kesulitan dan ujian terlebih dahulu. Hikmah seterusnya di sebalik ujian dan kesusahan ialah ia adalah alat untuk menghapuskan dosa seseorang. Dalam kes-kes di mana seseorang gagal untuk bertaubat secara ikhlas atau gagal melakukan amalan soleh yang mencukupi untuk menghapuskan dosa-dosa kecil mereka, ujian dan kesukaran adalah cara penyucian. Ini telah ditegaskan dalam banyak hadis seperti yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 5640. Yang menasihati bahawa setiap musibah atau kesulitan yang dihadapi oleh seorang Muslim dengan kesabaran membawa kepada dosa-dosa mereka terhapus walaupun kesulitan itu sekecil tertusuk duri. Di samping itu,
Kebenaran pahit adalah bahawa dalam kes di mana seseorang mesti menghadapi akibat dosa mereka, mereka lebih suka menghadapinya di dunia daripada di akhirat. Kesusahan di dunia ini tidak seberapa jika dibandingkan dengan kesusahan akhirat. Oleh itu, seorang Muslim harus terlebih dahulu menjauhi semua jenis dosa dan jika ia berlaku mereka hendaklah bertaubat dengan ikhlas. Jika mereka menghadapi kesulitan, mereka harus tetap bersabar dan menerima bahawa itu mungkin cara penyucian dosa mereka yang jauh lebih baik daripada disucikan daripada dosa melalui api neraka di dunia seterusnya. Hikmah seterusnya di sebalik ujian dan kesusahan ialah ia dapat memberi inspirasi kepada umat Islam untuk berempati kepada orang lain yang turut menghadapi kesulitan. Ini boleh mendorong mereka untuk membantu orang lain mengikut kemampuan mereka. Lebih mudah untuk menghargai kesusahan orang lain apabila seseorang berada dalam perahu yang sama seperti yang mereka maksudkan, ketika mereka juga menghadapi kesulitan. Mudah difahami bahawa orang yang tidak pernah merasakan kelaparan sebenar berkemungkinan kecil untuk membantu mereka yang menderita kelaparan. Oleh itu, dalam hal ini, ujian dan kesukaran boleh membawa seseorang untuk membantu orang lain, yang merupakan satu perbuatan besar yang mungkin mereka terlepas pandang jika mereka tidak menghadapi kesulitan itu sendiri. Ini berkait dengan hikmah seterusnya di sebalik kesusahan dan ujian iaitu peluang bagi umat Islam yang tidak menghadapi kesulitan untuk membantu mereka yang dalam. Jika orang yang memerlukan tidak wujud maka bagaimana orang Islam boleh mendapat ganjaran yang tidak terkira banyaknya dengan membantu mereka? Oleh itu, umat Islam hendaklah sentiasa berusaha membantu orang lain dalam kesusahan agar mereka mendapat pertolongan Allah Ta'ala dalam segala urusan dan kesulitan mereka. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 225. Hikmah seterusnya di sebalik ujian dan kesusahan ialah ia adalah sarana untuk seorang Muslim mendapat keberkatan. Pada banyak keadaan dalam kehidupan seseorang, mereka mungkin percaya sesuatu yang buruk hanya untuk mengubah fikiran mereka di kemudian hari. Dan banyak kali mereka mungkin percaya sesuatu itu baik tetapi ia menjadi beban bagi mereka. Oleh itu, orang Islam yang menghadapi ujian dan kesukaran harus memahami bahawa terdapat manfaat dan keberkatan dalam diri mereka yang mungkin tidak segera mereka perhatikan dan sedar. Sebagai contoh, kematian kanak-kanak adalah satu kesukaran dan ujian yang melampau. Tetapi melalui kesabaran seorang ibu bapa boleh diampuni dan dibenarkan masuk ke dalam syurga bersama anak mereka pada hari penghakiman. Ini telah ditunjukkan dalam banyak hadis seperti yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 1249. Dalam hal ini kematian seorang anak boleh menjadi sarana bagi ibu bapa untuk mendapatkan syurga. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 216. Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu dan ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu dan ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Hikmah seterusnya di sebalik ujian dan kesukaran adalah tanda cinta Allah Ta'ala. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 4031. Tetapi penting untuk diperhatikan bahawa bukti kecintaan seseorang kepada Allah Ta'ala ialah kesabaran dan juga reda dengan ujian. Muslim ini akan mendapat keredaan Allah Ta'ala di kedua-dua alam sebagaimana yang telah ditunjukkan pada akhir hadis ini. Hikmah seterusnya di sebalik ujian dan kesukaran ialah semakin banyak diuji dan menghadapi kesukaran semakin dekat mereka dengan tradisi Nabi kerana mereka paling banyak diuji. Ini telah ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 4023. Semakin dekat dengan hadis Nabi semakin dekat mereka dengan petunjuk yang benar dan kedekatan dengan Allah Ta'ala. Kedua-dua dunia. Tidak dinafikan, ini adalah nikmat besar yang patut digembirakan. Ini adalah salah satu sebab mengapa orang-orang terdahulu yang soleh bergembira dalam ujian dan kesukaran. Kesimpulannya, adalah penting bagi umat Islam untuk menimba dan mengamalkan ilmu-ilmu Islam supaya mereka dapat meningkatkan kesabaran mereka semasa kesukaran dan ujian untuk memperoleh ganjaran yang tidak terkira di dunia dan akhirat. Bab 39 Az-Zumar, ayat 10. Sesungguhnya orang yang sabar akan diberikan pahala mereka tanpa hisab yaitu hat.